So jantung ni kenapa dia important? Kita panggil dia vital organ lah. Vital organ dalam kita kata tubuh badan manusia. Kenapa? Sebab jantung ni fungsi dia untuk pam darah. Pam darah yang ada oksigen yang akan dibekalkan pada organ-organ dalam badan kita lah. Jadi kalau jantung ni dia berhenti, dia stop, pengaliran darah pun akan berhenti. Stop. Dan maksudnya itulah flatline lah. Kita kata meninggal lah. Sebab organ lain takkan dapat berfungsi. So itulah kita kata menunjukkan betapa pentingnya fungsi jantung. Without jantung memang kita kata organ-organ lain tak boleh berfungsi. Dan apa yang bimbang dekat Malaysia ni, kenapa saya kata topik ni topik penting ialah sebab kita dapati mengikut Jabatan Perangkaan Malaysia pada tahun 2019 kematian akibat penyakit jantung adalah punca kematian yang paling kita kata utamalah. Lebih kurang dalam 15.6%. Ya, itu memang penyakit pembunuh nombor 1. Ya, dan kemudian yang lebih membimbangkan kita ialah jalannya dekat Malaysia rakyat Malaysia yang kena penyakit jantung ni pada usia yang lebih muda, iaitu 58 tahun. Berbanding kalau negara jiran kita, contoh macam Singapura dia tua sikit, 61 tahun. Kalau Thailand lagi tua, 68 tahun. USA 66 tahun. So maksudnya kalau kita tengok tu, kita ni orang muda pun dah kena sakit penyakit jantung. Tu yang merisaukan kita. 58 tadi tu average. Yes, average. Bila kita tengok angka tu, kita kata kenapa dekat Malaysia ni orang muda yang boleh dapat penyakit jantung lebih awal daripada rakyat negara lain. Adakah penyakit tersebut semakin muda, usia muda boleh diserang penyakit jantung atau macam mana, atau banyak faktor lah. Faktor tu nanti kita kongsikan. Faktor-faktor tu persoalan tu ada jawapan ke tak ada? Ada. Sebab tu kena dengar lagi. Okey, menarik. Dan mungkin bila cerita tentang faktor, dan mungkin Cik Zihan pun nak tambah sikit komen sebagai mukadimah lah. Orang nak dengar suara Cik Zihan pagi ni sebelum Dr. Tasmina sambung. Ada yang komen ni sebab dia kata dahsyat mantan KC answer serting pakai tak MRSM. Ada yang follow. Ada yang komen. Nampak. Hari Rabu hari ni kan nama yang pakai. Silakan alumni. Okey. Berkaitan dengan sakit jantung ni, rawatan tu memang ada lah. Tapi kalau daripada pengalaman saya sebagai pegawai farmasi, kita ada juga buat rawatan ke rumah. Ataupun kalau kita tak buat rawatan ke rumah pesakit pun, sebenarnya kalau kita dekat kaunter farmasi tu pun kadang-kadang tu ada je pesakit ni yang macam tak apalah, ubat ni banyak lagi. Sedangkan kalau ikutkan kita memang bagi dia bekalan sebulan. So maksudnya bila dia datang balik tu, patutnya adalah mungkin sebaki 1-2 hari. Tapi kalau dia kata banyak lagi, dia kata tak apa, tak nak ambil. So kita pun macam something wrong. Confident betul kan? Itu kiranya diambil ke tidak tu agaknya so bila lepas tu bila kita ke rumah, confirm lah. Contohnya bila kita ke rumah, kita tengok memang rawatan diberi, tapi nampak gayanya macam tak ada respon. So kita akan buat sedikit siasatan lah. Kita minta kebenaran untuk pergi ke rumah, nak tengok apa masalah dia kan. So bila kita datang ke rumah, itu akan confirmkan lah keadaan macam mana. Maksudnya memang tak makan, ubat kita jumpa banyak kan. So tapi kadang tu mereka tak makan pun ada sebab-sebab dia tertentu lah. Mungkin juga ada yang alami kesan samping, tapi dia tak nak bagi tahu. Tapi kalau sebenarnya kalau dia bagi tahu, kami perawat adalah alternatif nak tukar kepada yang lain. Sebab tu dia punya dalam konsep merawat ni, dia tak boleh macam satu hala je, macam kami je yang bagi arahan, tak boleh. Mesti ada yang menerima. So yang menerima pun kena beri feedback, kena bagi tahu. Maksudnya pesakit tu kena sentiasa bercakap lah dengan bagi tahu pengalaman kat rumah. Saya makan ubat ni sebenarnya saya makan je sakit otot, contoh. So dia kata macam tu. So kami pun boleh tahulah antara banyak ubat yang saya bagi ni, ada ke side effect yang macam ni kan. So antara faktor lah antara faktor pengambilan ubat kadang-kadang. So macam itulah. Tapi bukanlah kerana dia orang sengaja tak nak makan, tapi ada juga yang memang sengaja tak nak makan. Dia rasa macam Okey. Rasa okey tak payah kot. Sebab penyakit-penyakit macam ni dia bukan macam, kalau kita demam, kita boleh rasa suhu badan kita naik. Tapi kalau yang pesakit jantung ni, dia orang kata macam time bomb. So dia tunggu masa Swiss dia dipetik, dapatlah.
serangan jantung tu. Itulah yang Itu- kita risau. Dan pastinya bila sebut mukadimah tadi itu menunjukkan komitmen yang diberikan oleh pegawai kesihatan dalam isu penyakit jantung ni memang sangat tinggi lah yang diberikan oleh pegawai kesihatan ni. Nanti kita cerita lebih lanjut lah macam mana pemantauan dilakukan, Betul. ubat-ubatan yang macam mana, rawatan-rawatan yang perlu kita lalui. Mungkin Dr. Sakina nak sambung kalau tadi salah satu faktor lah, faktor disiplin pun ya juga. Dan faktor risiko penyumbang penyakit jantung yang biasa kita dengar kalau dari awal pagi tadi kita cerita tentang makanan, pengambilan makanan dan mungkin faktor-faktor lain. Doktor. Betul, Okey. silakan. Bila Jalal kata ada penjelasan tak pada kenapa rakyat kita Persoalan lebih tadi, lebih muda kan dapat penyakit jantung. Okey, kita akan tengok faktor-faktor risiko dia lah, apa dia faktor penyumbang dia. So kalau kami doktor, kita akan bagikan pada dua. Faktor boleh ubah dengan faktor tak boleh ubah. Kalau faktor tak boleh ubah, dia tak banyak, dua je. Faktor tak boleh ubah ni jantina. Lelaki memang diketahui lebih berisiko berbanding wanita untuk dapat penyakit jantung. Okey. Tu fact ya. Jangan kata sebab wanita selalu menang tapi itulah Jangan Statistik lah. Okey, nombor dua ialah kita kata faktor risiko dari segi genetik. Okey, kalau you punya family members ada penyakit jantung pada usia yang muda dan meninggal sebab premature death akibat jantung, then you pun berisiko untuk dapat penyakit jantung. Okey, tu faktor tak boleh ubah. Tapi lebih banyak faktor yang sebenarnya kita boleh ubah. Tadi Pian ada mention tentang pemakanan. Faktor pemakanan ni memang saya kata dosa besar rakyat Malaysia lah sebenarnya. Minta maaf lah guna perkataan dosa besar. Memang Kena taubat. dia memang kita kata faktor penyumbang yang terbesar. Sebab dia membawa pada obesiti. Kita kata masalah obesiti. Kalau kita tengok sebenarnya rakyat Malaysia mempunyai kadar obesiti yang paling tinggi di Asia Pasifik. Semalam kita baca berapa berita semalam? 50.1%. 50.1. Ya. Betul. Ya, so Itu maksudnya 2019. Poin saya tu saya ke? dia macam ni. Kalau nak kita kata kalau ikut tu 50.1 bermaksud daripada Satu dua daripada orang, dua. satu rakyat Malaysia adalah overweight dan ataupun kita kata obese. Overweight atau So obese. kita 4 orang, ada Ya. 2 orang daripada kita. Ya, obvious lah kan, siapa kan. Alamak, kita tak payah sebut So, ikut. okey, itu obesity, faktor pemakanan. Ya, dan faktor pemakanan, kemudian cara hidup tak sihat. Macam merokok. Merokok ni pun satu perkara yang sebenarnya penting yang perlu kita beri perhatian lah. Termasuk rokok elektronik ataupun vape. Vaping kita belum tahu lagi dia punya kesan jangka masa panjang, kurang tetapi merokok memang obvious. Okey, Terbukti. Dan kemudian satu fakta yang menarik yang perlu saya nak kongsi dengan pendengar semua, ukur lilit pinggang. Ukur lilit pinggang sebenarnya dia boleh jadi prediktor ataupun dia boleh bagi tahu kita you ni berisiko ke tidak sebenarnya. Bagi lelaki, ukur lilit pinggang melebihi 90 cm, kita kata dianggap sebagai penyumbang abdominal obesity kita panggil. Inci berapa tadi? Inci kena tukar. Kalau perempuan 80 cm, dia angka dia lain. So kalau you katakanlah saya ukur pinggang saya 85 cm, banding dengan seseorang yang ukur lilit dia 70 cm. So saya lebih berisiko untuk dapat sakit jantung. Kalau inci 35.4, itu 90 cm lah. 80, 32 inci. Okey, dengan masing-masing sila ukur. Tu saya rasa ramai yang tak tahu. Sebab tu kadang-kadang patient bila kita pergi klinik ataupun hospital, kita akan buat ukur lilit pinggang. Kadang-kadang tu patient pelik. Kenapa nak ukur pinggang ni kan? Je, macam tu lah Tapi sebenarnya daripada ukur lilit pinggang boleh bagi tahu you actually you ni berisiko ke tidak. Tu antara faktor-faktor penyumbang lah. Dan gaya hidup tak sihat tadi, macam tak bersenam. Bila you tak bersenam, sedentary lifestyle, kita kata banyak duduk je. Yalah, kita kata gaya hidup orang sekarang kan. Jadi itu pun sebenarnya faktor penyumbang juga. Dengan stres yang bertambah. Ya, stres. Ya, betul. Duduk saja. So, banyak memang. faktor. Especially kalau dekat ibu kota ni, kita kata pagi-pagi dah stres kan. So benda ni kita kata pun penyumbang juga. Kalau jantung ni ada tak gejala ataupun tanda-tanda yang ditunjukkan yang berkaitan dengan penyakit jantung, Dr. Sakinah? Sebelum tu ada yang kata ni, Doktor, Kem Manap kata saya rasa bersalah lah sebab tengah makan nasi lemak sambal sotong dengan teh tarik walaupun baru saja habis bersenam. Sebab katanya mak saya meninggal dunia kerana serangan jantung. Ini yang kita sama-sama nak kena cakna ni. Bukan saja untuk ibu dan ayah kita, tapi untuk kita. Doktor. Jadi mungkin apa tanda-tanda lain serangan penyakit jantung ni? Kena berhati-hatilah kan. Macam Cik Zain mention tadi, penyakit jantung dia macam time bomb. Maksudnya kadang-kadang dia kita tak tahu pun
Kita tak tahu pun yang kita sebenarnya ada masalah jantung. Sebab biasanya dia ni masalah kita kata penyakit jantung ni berpunca daripada saluran darah dekat jantung tu dia sempit dan dia menyebabkan kita kata simptom dan juga seterusnya kalau apa yang berlaku bila dia tersumbat. Bila tersumbat sepenuhnya dan orang tu boleh dapat heart attack dan seterusnya meninggal tiba-tiba. Sudden death. Itu yang banyak berlaku. Kadang-kadang kita dengar kata tiba-tiba je orang tu dah meninggal tengah duduk makan, tengah duduk kita bawa kereta tiba-tiba suddenly dapat heart attack dan kemudian meninggal. Tapi ada juga yang kita kata ada simptom dan simptom ni biasanya tipikal kalau berlaku dia kata dia mengadu sakit dada sebelah kiri dan biasanya pesakit akan describe dia akan cakap sakit dada tu macam kena hempap. Kena hempap, rasa berat dan sakit tu dia boleh menjalar ke tangan kiri ataupun ke leher. Tu kita kata simptom yang tipikal. Kalau ada tu kita kata ni besar kemungkinan memang tu tahap kritikal lah tu kira. Ada kalau ada macam tu baik kena pergi hospital. Jangan tunggu lagi cucuk nak tengok gula berapa tak ada. Pergi hospital. Urut sempat urut dulu. Tak nak. Kalau ada sakit kita kata yang dia selalunya pesakit memang ada simptom lain dah. Bila dia sakit dada tu dia akan mengadu dada rasa sesak tu, rasa mengah ya dan susah. Doktor biasanya rasa menekan pada dada tu. Dia biasanya kalau dah rasa tu biasa ambil masa lama jugalah. Bekas sekejap. Tak. Itu lama sangat. Itu lama sangat. Lepas dia biasanya berlaku masa seseorang tengah buat aktiviti. Contoh macam kata tengah mandu, tengah makan, ada tu dalam tandas. Dia sedang buat aktiviti. Dia bukan sedang duduk rehat. Tu tak biasanya. Dia berlaku masa dia sedang buat aktiviti. Dan biasanya kalau dia datang dengan simptom, contoh kata tadi macam mengah, lepas tu berpeluh, dia rasa banyak berpeluh, lepas tu hujung-hujung jari pun dia dah rasa macam kebas-kebas sejuk sebab pengaliran darah dah tersekat kan. Jadi bila ada simptom tu macam saya kata tadi pergi hospital. Jangan tunggu. Dan penting juga saya nak bagi tahu, nak cerita kadang-kadang ada setengah tu dia mengadu, dia kata macam sakit ulu hati. Sakit ulu hati jadi bila dia pergi klinik kadang-kadang doktor tak tahu yang dia ni ada penyakit jantung, dia pun tak tahu dia ada penyakit jantung. Jadi kita treat dia sebagai gastrik. Sebab gastrik pun common juga kita kata memang selalu berlaku. Tapi sebenarnya dia bukan gastrik tapi sakit jantung. Sebab tu penting untuk kita kata kalau you syak you ni ada ada masalah jantung, you kena bagi tahu. Saya ni memang kata ada kencing manis, 3 serangkai memang ada penyakit ni. Jadi bila dah datang dengan kita kata simptom-simptom ni, kena jalani pemeriksaan, kena jumpa doktor. Macam Cik Zazian katalah, janganlah pergi urut. Urut tu untuk penyakit lain. Rasa macam sakit kan sampai ke bahu kan. So ada orang rumah urut ke apa kan. Jadi benda tu dah macam delay, dah melambatkan proses rawatan. Setiap masa tu berharga. Sebab bila dia tunggu lagi, sel otot jantung tu akan mati. Dan kalau macam saya kata kalau tersumbat terus memang tak ada kolaps kolaps tu yang boleh kolaps tiba-tiba. Tadi bila doktor sebut yang boleh simptomnya lebih kurang macam gastrik kan dengan sakit jantung. Ada yang komen kat sini dia kata dia ada GERD dan selalu dia ingat macam dia confuse ni GERD ke sakit jantung. Simptomnya macam sangat menyerupai sakit jantung. Mungkin macam mana kalau kita boleh nak bezakan sikit? Okey, bagi patients kalau doktor dia tengok, kita akan tengok faktor risiko dulu. Kalau orang tu high risk, faktor risiko dia tinggi, biasanya kita akan order test. Kita akan buat test ECG dulu. At least kena buat ECG dulu. Lepas buat ECG, kalau kita ECG normal, dan kita akan bagi baru kita akan rawat kita kata sebagai gastrik lah. Tapi kalau kadang-kadang sebab ada pesakit yang dia treat sebagai gastrik, tapi ECG tak buat. Dan dia ni sebenarnya faktor orang yang berisiko. Sebenarnya ada masalah jantung. So kalau orang tu dia kata memang dia dah jumpa doktor pun memang dah buat full check up, memang confirm dia GERD, then that's okay lah. Ni ada yang dia buat diagnosis sendiri pun ada yang kita risau. Macam mana contoh diagnosis sendiri yang patutnya dibuat? Yelah, macam dia kata alah gastrik je ni. Okey. Macam tu kan, dia kata alah gastrik agak-agak je dia very optimistic pun tak boleh juga. Dia kerap dapat gas. dia dapat gastrik, lepas tu dia pergi rawat sendiri. Lepas tu benda tu berulang, so dia pergi rawat lagi.
So dia rawat sendiri tu, sebenarnya rawatan kendiri tu dia ada limit dia lah. So kalau benda tu keep on macam tak selesai masalah, so memang kena jumpa untuk further investigation lah, untuk kita tahu betul-betul ni betul ke gastrik ataupun sebenarnya bukan. So kita boleh merawat simptom mungkin boleh hilang lah. Tapi kalau jantung makan ubat GERD tak jadi full hilang kan. tak kono Tak lah. memulihkan lah kan, doktor. Bila kita dah ada simptom tadi tu, katalah sakit dada yang menekan, lepas tu dengan sakit tangan apa semua. Kalau kita pergi hospital, apa rawatan yang kebiasaannya diberikan? Cik Zihan. Okay, untuk rawatan ni pesakit dia kena faham penyakit ni. Kemudian kalau ubat yang kita bagi tu baru dia boleh memanfaati dan dia faham lah benda tu kenapa kita bagi. Dia macam ni, jantung ni dia punya fungsi adalah organ yang untuk pam darah. So dia memang satu organ yang ada banyak otot lah. Tapi dalam masa yang sama, sebab kenapa dia pam darah, kerana seluruh badan kita ni perlu dapat darah. Sebab darah yang akan bawa oksigen, darah yang akan bawa makanan semualah. So benda tu satu benda yang penting lah. Maksudnya sel-sel, otot-otot semua perlukan darah setiap masa. Tapi dalam masa yang sama, jantung tu pun nak kena ada darah untuk sampai ke dia juga. Sebab dia pun nak bekerja juga. Betul. Okay. So situasi dia sekarang bila kita kata dia ada serangan jantung adalah di mana salur darah untuk diri dia. Salur darah untuk jantung tu. Bukan salur darah yang mana yang keluar daripada jantung nak pergi ke seluruh badan tu. Tak. Untuk jantung tu sendiri ada masalah, ada tersumbat. Okay. So kalau nak tengok rawatan dia, kalau betul dia tersumbat betul, kita mungkin kena buat sedikit invasif punya rawatan lah. Contoh dia macam yang kita dengar stenting, angioplasti, ataupun kita kena buat bypass. Itu maksudnya itu semua adalah yang invasif. Yang tu kalau dah betul-betul kena serangan lah. Kalau confirm confirm. Tapi sebelum tu, kalau mungkin untuk rawatan ubat-ubatan, untuk kita pasti untuk mengurangkan risiko untuk dapat sakit jantung, benda-benda yang berkaitan. Contoh dia macam ubat yang boleh mengembangkan salur darah. So kita akan bagi. Ataupun ubat yang boleh mengurangkan degupan jantung. Ini nak bagi supaya jantung tu tak terlalu terbeban bekerja. Aktif sangat lah. Lepas tu Lain ubat, lain fungsi dia. lain fungsi dia. Fungsi tertentu. Lepas tu ada juga yang kita bagi untuk kurangkan sedikit isi padu darah ni supaya dia kurang lagi sekali, kurang beban kepada jantung nak Cairkan mengempam. darah tu Okey, yang cairkan satu. Yang lain. kurangkan isi padu ni lebih kepada macam kurangkan jumlah air lah dalam badan. So yang tu kita akan bagi macam satu ubat diuretics untuk kurangkan air daripada dalam badan ni. So dia ada banyak jenis ubat dan doktor akan melihat stage mana dan berapa banyak yang kita nak kena bagi, mengikutlah tengok juga tekanan darah dia semua macam mana lah. Ya. Termasuk juga ubat macam tadi lah, kalau dah makan banyak tu definitely kolesterol pun akan tinggi. So kita tahu bahawa kolesterol ni dia akan menyebabkan pengumpulan plak di dalam salur darah. So cuba bayangkan dia macam kita punya salur pipe air ataupun yang mana longkang yang mana yang berselaput dengan mungkin yang karat ke sampah yang karat tu kan. So yang itulah dia yang plak-plak tu. So sekarang ni kita nak kurangkan kolesterol tu, kita akan ambil ubat anti kolesterol tu lah. So yang tu pun ada ubat lain pula. So benda tu semua macam satu combination ubat. Sebab tu kadang orang yang ada sakit 3 serangkai ni, dia memang banyak ubat dia. Untuk kecil manis dah ada satu set ubat dia. Darah tinggi tu tadi satu set. Tapi darah tinggi dengan jantung tu macam saya bagi tahulah, dia lebih kurang memang ubat yang sama, tapi untuk tujuan dia pun memang tujuan dia macam untuk mengurangkan tekanan darah, untuk mengurangkan beban pada jantung, nak mengepam darah tu. Okey. So benda tu kena faham. So sekarang ni situasi dia adalah salur darah pada jantung, untuk jantung. Yang itu jantung yang kita kena sebab yang tu salur darah dia tak besar. Salur darah dia halus-halus. So kalau memang mudahlah tersumbat. So kalau faktor obesiti tadi tu menjadi faktor utama penyumbang kepada risiko sakit jantung atau serangan jantung, lagilah kita kena treat atau perawat. Cuma sikitlah sebelum kita berehat, Cik Zihan ataupun Dr. Sakinah, mungkin adakah
ECG itu memadai untuk kita diagnose seorang tu untuk dapatkan ubat-ubat yang Cik Zihan sebut tadi tu, 2-3 jenis ubat tu, adakah memadai ECG saja? Okey, kita akan tengok juga faktor risiko. Saya kata kalau ECG tu, let's say katakan seseorang tu datang dengan sakit dada. Dia mengadu sakit dada. Kita tengok faktor risiko dia. Kalau faktor risiko dia memang kita kata high risk, kita kata memang berisiko tinggi. Walaupun ECG normal, kita mungkin perlu kena siasatan lanjut. Ada about 20% yang ECG normal tapi sebenarnya dia ada serangan jantung. Small proportion kena ada lah. test lain lah. Kena ada test lain. Sebab tu kan kadang tu doktor akan minta pergi buat stress test, kita refer untuk buat stress test, nak tengok keupayaan jantung. So sebab tu kita kata faktor risiko tu memainkan peranan penting. Bila seseorang individu tu kita dapati berisiko tinggi, kita tak boleh ambil ringan. Okey. Rasa ni siapa yang ada sakit jantung ni, dia akan diberi ubat yang kita panggil, kalau dapat rasa serangan tu, maksudnya rasa macam sakit dada tu, apa nak buat. So kita akan gunakan ubat tu dulu. So ubat tu yang kita panggil GTN, ataupun ubat tu kalau di kalangan pesakit jantung kita kata ubat bawah lidah. Okay. So dia bukan untuk ditelan ataupun dihisap. So yang tu hanya letak saja bawah lidah, dan ubat tu akan larut dan kemudian dia akan meresap masuk ke dalam salur darah bawah lidah tu lah. So untuk tindakan yang lebih cepat. Okay? Tapi tujuan dia adalah untuk mengembangkan salur darah. Okay. So sekarang ni bila tersumbat, kalau kita dapat kembangkan salur darah, sekurang-kurang ni kita dapat bagi sedikit aliran darah kepada kawasan yang tersumbat tadi tu. So itulah tujuan dia. So kalau benda tu berkesan, maksudnya kalau kita ambil dalam masa 5 minit macam tu, kita rasa macam lega sikit, maksudnya ubat tu berfungsi lah. Maksudnya mengembangkan tu berfungsi. Tapi kalau katakan lepas 5 minit pun rasa macam tak okey lagi, so boleh ambil lagi satu dos. Boleh ambil satu dos lagi. Cuba lagi sekali. Ambil satu lagi. So tengok lagi. Kalau tak juga dah 2 dos. So yang tu jangan tunggulah kat rumah. Silalah pergi ke emergency untuk dapatkan rawatan. Yang tu adalah ubat yang kita kata ubat untuk tujuan kecemasan. Tapi ubat tu pun ada juga dia punya sebab kita nak kena pastikan ubat tu memang betul-betul berkesan. So maksudnya ubat tu bila kita buka saja 8 minggu je. Lepas tu dia expired. Maksudnya kena betul-betul hati-hati. Kalau buka, tolong tulis tarikh. Dan bila sampai kat farmasi, selalunya kita akan tanya, ubat yang bawah lidah tu ada lagi tak? Dah buka ke belum? Kalau dia kata dah buka saja, kita akan bagi yang baru. Dah simpan yang baru lah. Sebab yang baru selagi belum buka, dia ikut expired pada botol tu lah. Tapi kalau dia once dia buka saja 8 minggu. So maksudnya jangan simpan lebih daripada 8 minggu. Kalau 8 minggu kita takut nanti kalau letak bawah lidah pun tak berkesan lah. Dan ia hanya digunakan sewaktu kecemasan, kalau berlaku serangan. Mana kata bila ubat tu dah dibuka, kita tahulah kena tulis lah. Pernah kena. Yalah. Kena lah tulis pada botol tu bila dia buka, tarikh dia lah. Tu yang penting sebab 8 minggu je kan. So penting lah. So itu untuk yang mana nanti pakai ubat expired. Pakai ubat yang dah tak berkesan kan. Lepas tu yang tadi ada selain daripada ubat yang GTN tu untuk mengembangkan salur darah, kita ada juga yang ubat lain untuk mengembangkan salur darah macam calcium channel blocker ataupun ACE inhibitor. So yang tu adalah antara ubat juga. Tapi yang dua-dua ubat ni juga kita gunakan untuk mengurangkan tekanan darah lah. Sebabnya konsep dia senang je. Kalau darah tu lalu pada tempat yang sempit, so tekanan akan tinggi. Tapi kalau salur darah kita boleh kembang, boleh kuncup. So bila kita ambil ubat yang boleh mengembangkan salur darah, so bila kita kembangkan salur darah, tekanan yang tinggi tadi kurang lah. Direndahkan. Konsep dia macam tu. Tapi yang tadi ada soalan saya tengok berkaitan dengan rokok tadi. Ada yang tanya pasal vape. Lepas tu tanya pasal vape. Salah satu benda yang utama yang ada rokok dalam vape ni adalah nikotin. So nak kena tahu juga bahawa nikotin, dia punya salah satu daripada kesan dia adalah mengecilkan salur darah. So siapa yang sedang merokok ataupun sedang menghisap vape, nikotin masuk dalam tubuh badan dia, kesan dia adalah salur darah akan mengecil.
So sekarang ni kalau dah ada tekanan darah yang tinggi, dah ambil pula yang tu, maksudnya dia meningkatkan lagi risiko lah. Ya. So lepas tu kita ada juga ubat untuk tujuan yang tadi saya kata mengurangkan isi padu darah tu dengan mengurangkan air. So kita panggil ubat tu diuretics. Tapi kalau ubat diuretics ni kena ambil waktu siang lah. Kalau ambil waktu malam nanti kan tak tidur lah kan. Masih nak pergi kencing. Dia nak buang air. Sebab tujuan dia akan buang air lah. Tapi kadang tu bila kita cakap dekat kaunter, okey ni ubat untuk kencing atau buang air, lepas tu pesakit dah macam kenapa pula nak kena buang air kan. Sebab tu saya kata kena faham situasi dia adalah untuk kita kurangkan isi padu, maksudnya yang masuk darah ke dalam jantung tu tak banyak supaya jantung tu tak terbeban lah nak mengepam, maksudnya dia punya otot tu pun tak kerja banyak. Yang itulah, so kita kena kurangkan sedikit. Itu pun sama juga, boleh juga mengurangkan tekanan darah. Dan kita ada ubat yang tadi untuk kurangkan anti kolesterol tadi. So ubat ni kebanyakan ni kita akan suruh ambil pada waktu malam lah. Sebelum nak tidur tu ambil. So kita ada yang kita panggil statin lah. So yang belakang dia kadang tu kita atorvastatin lah, simvastatin lah. Belakang dia statin tu, yang itu adalah untuk ubat anti kolesterol lah. Yang mana kita ambil untuk mengurangkan kolesterol dalam darah. Satu lagi saya terlupa adalah beta blocker. So beta blocker ni untuk mengurangkan orang kata degupan denyutan jantung tu. So dia nak kurangkan jantung tu bekerja lah. Dan yang bab meningkatkan degupan jantung adalah juga kesan daripada nikotin. Nikotin ada dua kesan dia terhadap kardiovaskular. So maksudnya satu mengurangkan diameter salur darah dan dia meningkatkan degupan jantung. So maksudnya dua-dua tu ada dalam rokok, nikotin ada dalam rokok dan nikotin juga ada dalam vape. So maksudnya tanpa sebab, siapa yang ambil vape tu dia memang meningkatkan degupan jantung dia tanpa sebab lah. Kita memang perlukan degupan jantung yang laju, tapi pada waktu macam kita bekerja, bersukan, so yang tu kita perlukan lah. Tapi kalau dalam keadaan rehat macam ni, kita tak perlu degupan. Maksudnya kita memberi beban kepada jantung kita tanpa sebab. So tapi untuk pesakit-pesakit yang macam ni kita nak kurangkan. So kita bagi beta blocker tu lah. Okey, maknanya bila ubat tu ada fungsi-fungsi tertentu, maknanya memang kena dapatkan nasihat daripada doktor. Semestinya. Ikut preskripsi dan ikut waktu pengambilan yang betul. Siang-siang, malam-malam. Jangan tak dengar katakan. Dan macam kalau kita tengok ada istilah antikoagulan, antiplatelet, lepas tu antitrombotik dan nama tadi yang atin-atin tu semua tu. Atin-atin lah pula. Mana dari segi pemantauan macam mana? Mungkin Cik Zian atau doktor Cik Zian nak kongsikan pemantauan ubatan ni, siapa yang kena tahu? Pemantauan dari segi pengambilan ubat tu memang ahli farmasi akan semak lah. Selalunya kalau masa kita bagi ubat tu kadang-kadang tu kita orang tak nak test. Maksudnya kita tunjuk dia ubat ni macam mana ambil. Ubat ni macam mana ambil. So bila dia bagi feedback, selalunya kita beritahu ubat ni untuk apa. Tahu tak? Nanti kita tanya dia. Dia tanya dia balik. So dia akan balas lah. Kalau dia balas benda yang salah, kita betulkan waktu tu lah. Ini salah ni. Ini ubat ni yang ini bukan yang ini. Contoh dia macam tu kan. Lepas tu kita akan tanya lah, okey berapa kali ambil, betul ke tidak, pagi tu ke malam ke, untuk kita betulkan pada ketika dia mengambil ubat di kaunter farmasi itulah. Tapi ada juga yang memang kita rasa memang perlukan kaunseling. Dan kaunseling tu pun kadang-kadang kita tak bagi kepada pesakit. Sebab rasa kalau pesakit mungkin dah terlalu tua. Dia macam overwhelmed. Terlampau banyak maklumat tu kadang-kadang dia confused. Terus confused. Dia kita boleh tengok lah kan. So kita akan cakap okey, minta datang lagi sekali bersama anak, ataupun minta datang lagi sekali bersama siapa yang jagalah. Sebab yang tu yang penting. Kadang kita tanya juga siapa yang bagi makan ubat. Kadang dia tak ambil sendiri. So dia mungkin depend kepada dia punya pasangan, ataupun dia depend kepada anak dia yang menyediakan. So tapi orang-orang macam ni tak datang kat kaunter. Yang datang kat kaunter pesakit. So pesakit dia kadang tu dia ambil dia tahu okey tak apa, balik rumah
Adalah orang yang nanti. memberi yang akan membaca label. Itu pun harap dia faham lah. Selalunya suami berharap pada isteri tu kan. Saya perasan. Betul Jalal. Betul. Yang penting macam GTN tu kena ada dalam simpanan lah. Yang tu. GTN tu Lagi memang untuk semua orang kecemasan. yang Ada diagnose risiko. dengan sakit serangan jantung memang Memang akan kita dapat lah akan automatik. bagilah. Ya. Dia memang untuk kecemasan. Untuk Kita kata kecemasan. macam penyelamat lah. Tapi tak adalah setiap kali dia datang kita bagi. Kalau dia tak buka lagi tak bagi ya. Boleh pakai, Boleh pakai lagi lah. Okey. Dan ada sahabat kita di Facebook tanya, Yusni katanya, saya mengidap light anemia dan bertekanan darah rendah. Selalu kena dada berdebar, dada rasa tertekan. Berat badan normal, adakah saya berisiko? Dan sebab kita pun ada persoalan berkaitan dengan darah beku. Macam adakah tekanan darah lain, darah beku lain? Macam mana Dr. Sakina? Ya. Okey, kita jawab soalan tu dulu. Bian, actually kalau dia kata light anemia tu maksudnya kurang sel darah merah. Dan bila kurang sel darah merah, dia akan isi padu saluran darah tu akan rendah dan menyebabkan hypotension lah. Selalunya tekanan darah akan rendah. Jadi dia biasa kalau orang yang macam ni, tu yang dia selalu berdebar-debar sebab jantung dia kena bekerja kuat. Sebab sel darah merah itu kait yang digunakan untuk supply oksigen dekat organ ni rendah. Jadi bila dah sel darah merah tu rendah, jantung kena kerja lebih kuat. Sebab tu dia rasa berdebar-debar. Adakah dia berisiko untuk dapat sakit jantung? Saya kata jawapan saya berisiko seandainya level sel darah merah dia tu sangat rendah. Contoh macam kata severe anemia lah, sampai 6, 7 paras hemoglobin dia. Yang tu memang kita risau, takut lama kelamaan jantung dia boleh gagal berfungsi. Sebab dulu asyik dia kena kerja kuat je, kan. Tapi kalau light anemia usually tak ada masalah. Okey, menjawab soalan kata berkenaan darah beku. Okey, darah beku ni macam kita sebut tadi, bila masalah dengan penyakit jantung ni ialah pembentukan darah beku berlaku. Kenapa darah beku ni terbentuk? Kita panggil trombosis, pembentukan darah beku. Trombosis ni dia berlaku kalau ada kecederaan pada saluran darah. Kecederaan saluran darah, kenapa boleh cedera saluran darah? Dia kita kata berlaku akibat proses oksidasi, oxidation. Biasanya kalau punca utamanya, kalau saya boleh katakan mungkin kolesterol, gula. Bila ambil gula pun dia tinggi oksidasi dan menyebabkan saluran darah tu dia boleh kita kata cedera dan kemudian dia akan membentuk darah beku. Bila darah beku dia akan tersumbat. Dan pembentukan darah beku ni dia bukan saja berlaku pada jantung je, dia boleh berlaku dekat otak. Itu yang menyebabkan stroke. Dia boleh berlaku pada saluran darah dekat hujung-hujung jari ataupun hujung-hujung kaki. Dan benda ni dia bila berlaku, bila dah tersumbat, pengaliran darah dah tak boleh kita kata berjalan, sel-sel tu akan mati. Sebab tu dan benda ni berlaku, trombosis ni risiko dia lebih tinggi bagi pesakit diabetes, bagi mereka yang merokok. Jadi kita kena tahu kenapa pesakit, contohnya kata kenapa orang yang hisap rokok ni, kenapa dia berisiko lebih tinggi untuk dapat sakit jantung, dapat stroke. Sebabnya trombosis ni lah gejala darah beku. Dan dia bukan saja boleh berlaku dekat jantung, macam saya sebut tadi, boleh berlaku dekat tempat-tempat lain juga. Okey, itu tentang darah kita lah. So adalah yang untuk trombosis tu memang adalah ubat dia itu yang untuk mencairkan. Tapi yang tu kita bukan semua orang akan dapat. Yang tu memang selepas kita dah assess, kita tahu bahawa contoh dia memang dia perlu ambil ubat untuk pembekuan darah. Ada dua lah. Satu kita bagi antikoagulan tu. So antikoagulan tu yang kita ada ubat yang ni ubat cair darah gitu. Ubat cair darah. So kita panggil warfarin. So satu lagi kita ada antiplatelet lah. So dia pun juga untuk cairkan darah, tapi dia punya cara tindak tu berlainan lah. Satu untuk mengurangkan penggumpalan platelet. So itu kita panggil antiplatelet. Antiplatelet tu selalunya kita bagi aspirin lah. Ataupun untuk siapa yang baru lepas buat prosedur jantung tadi, mungkin kita akan bagi dia juga macam clopidogrel tu kita akan bagilah. Susah juga nak sebut. Kita pun tadi nak sebut apatah lagi patient yang tapi yang biasalah. Tapi yang untuk antikoagulan tu, yang warfarin tu memang kita selalu bagi. Tapi warfarin ni
siapa yang mengambil dia tahulah bahawa dia ada banyaklah dia punya patah larang dia jaga. benda-benda macam ni dia perlu diterjemahkan. Maksudnya diterjemahkan ni macam ni. Kalau kita demam, kita tahu bahawa suhu badan kita naik. So kita boleh rasa lah suhu badan kita panas ni. So kita ambil ubat demam lah. So paracetamol tu kita ambil mungkin 2 biji kita makan. Lepas tu dalam masa setengah jam kita boleh rasa Dah kurang dah. So kita boleh rasa. Tapi kalau kita ambil ubat tekanan darah, ubat jantung tadi, ubat kolesterol tu semua, macam kita tak boleh rasa benda tu, tapi benda tu boleh diterjemahkan. So sebab tu kita perlukan pemeriksaan sendiri kat rumah. Antara dia kalau kita ambil ubat untuk yang tadi katalah untuk mengembangkan suara darah macam CCB ataupun calcium channel blocker ataupun ubat yang boleh mengurangkan tekanan darah. So kita kenalah buat ujian yang sendiri tu. Maksudnya kita kena tengok blood pressure tu sendiri. So kena belilah benda tu. Bukanlah mahal sangat. Dulu mungkin mahal lah kot. Sekarang ni dah tak mahal lah. Macam-macam brand ada. Okay. So kurang-kurangnya yang tu kita boleh tengok. Kita buat ujian waktu kita bangun pagi lah. Bangun je pagi tu, belum buat apa-apa, kita tengok. Kalau betul kita makan, kita tak culas makan ubat. Makan ubat ikut pada arahan dia. Kalau kita suruh sebiji, makan sebiji. Kalau kita suruh 2 kali, makan 2 kali. InsyaAllah. InsyaAllah. Sebab ubat tu ada dalam badan kita, dia menunjukkan kesan. Dia sepatutnya mengurangkan tekanan darah, kita boleh nampak dia mengurangkan tekanan darah. Dan kita boleh nampak juga, kalau kita tak makan, kita culas, kita boleh nampak juga tekanan darah tu sebenarnya tinggi. So itu antara benda yang kita boleh terjemahkan dan kita nampak. Kalau kolesterol pula, yang itu memanglah. Sebab tu kalau kita pergi ke klinik kesihatan ataupun kita pergi ke, kalau bukan klinik kesihatan, kalau dapat rawatan dekat klinik swasta ke apa, dia ada ujian darah. Kadang-kadang tu kita suruh datang seminggu awal hanya untuk ambil ujian darah saja. Lepas tu minggu depan tu baru datang jumpa doktor. Sebab kita nak ujian darah tu nak kena ada masa sikit lah, barulah dapat result dia. So bila dapat result dia, doktor akan tengok berdasarkan result tu, dan dia kat situ kita akan buat ujian untuk tengok kolesterol, untuk tengok fungsi buah pinggang, untuk tengok fungsi hati kadang-kadang. So benda tu semua ada. Tapi kalau sebab tu perlulah bersakit kalau dah ambil darah. Bila jumpa doktor tu, tanya doktor, itu saya punya ujian darah tu macam mana boleh tak terangkan? Jangan macam diam je. Lepas tu doktor pun kata, tengok ujian darah semua okey. Contoh. Tapi kita tak tahu okey tu okey macam mana. So minta untuk sikit penjelasan. Ada tak buat saya punya kolesterol itu macam mana, okey ke kolesterol saya? biar ada macam tu lah. Bagi grading A plus ke A ke. So maksudnya mungkin doktor akan beritahu sebab kolesterol pun dia ada kolesterol baik, dia ada kolesterol jahat. So dia ada limit-limit dia yang kita nak tengok. So benda tu boleh diperjelaskan. Doktor akan jelaskan based on results yang ada. Dan kat situ kita boleh tengok, kerana aku makan ubat kolesterol tu patuh, tiap-tiap malam aku makan. So nampaklah kolesterol aku dia turun. Tapi barulah nampak. So benda-benda, ada benda yang kita boleh buat ujian sendiri kat rumah. Ada yang benda yang memang kita kena buat ujian darah, baru kita boleh nampak lah. Kita risau kadang-kadang kita salah waktu, salah makan, dan itu menyebabkan tak berkesan kan. Sebab tu kena dengar betul-betul nasihat doktor dengan kawan farmasi. Itu yang saya kata dia perlu diterjemahkan. Sama ada terjemah tu kita boleh buat sendiri, ataupun terjemah tu bila kita buat ujian darah. So baru kita nampak ubat tu sebenarnya berkesan ataupun tidak. Zaman sekarang boleh rekod je kan. Kalau rasa macam takut lupa, rekod lah doktor cakap apa. Tak pernah lagi orang cakap. Boleh cuba tak pernah lagi lah. Tapi idea yang bagus jugalah. Rakam video lagi. Ni hari tu Cik Lian cakap macam tu. Tulis ada. Saya pernah tulis. Kita tulis. Okey ni ubat ni makan bila, ubat ni makan. Tulis lagi dekat separate kertas. Tu pernah. Tapi rekod belum lagi. Tapi okey jugalah. Okey. Dan ada satu soalan tentang kalau tadi sebut tentang ubat bawah lidah GTN. Ada sebab kita bertanya di WhatsApp. Ubat spray bawah lidah, saya tengok nitrosol, boleh ke digunakan berulang kali ataupun ada expiry date bila dah buka tak dipakai berapa lama? Okey, yang untuk spray bawah lidah ni dekat fasiliti kerajaan kat sini tak ada lah. Tapi dia adalah ubat GTN juga. Tapi dia dalam bentuk dos yang lain. So dia dalam bentuk dos spray. So dalam bentuk dos spray ni dia masih
dekat dalam dia punya itulah. So dia ikut expiry date pada dia bukanlah macam kalau ubat tu kita dah buka, dia dah terbuka, dia dah terdedah kepada udara. So sebab tu kita akan cakap 8 minggu. So yang tu dia boleh je, sama je konsep dia, sama dia spray. Okey, sekali, lepas tu tengok lepas 5 minit kalau tak reda juga dia boleh spray lagi sekali. Kalau lepas tu tak reda juga lagi, pergi hospital lah. Sebab dia punya ubat ni sama. Kadang-kadang ni satu hal lagi, pesakit ni kita kena tahu nama sebenar ubat dengan nama jenama ubat. Kalau dia sebut nama jenama, kami ni memang tak tahu sebab kita orang tidak pro kepada banding-banding jenama. So sekarang ni kena tahu nama sebenar ubat. So nama sebenar ubat tengok pada nama generik ubat tu, tengok pada isi kandungan lah, senang. Kalau tak tahu sangat, bawa lah ubat ubat tu dengan paket dia tu sekali. Kadang-kadang patient suka cakap ubat putih, ubat ni. Kadang-kadang kita saya pun ubat putih banyak, ubat warna putih. Kuning tu, yang kuning tu ada tak? Aduh, macam-macam Dan ada satu soalan pendek lah kalau kita boleh bantu. Cik Midah dari Perlis tanya, anak lelaki saya 40 tahun, baru ni ada rawatan jantung. Doktor bagi ubat cair darah. Lepas tu doktor memasukkan dakwat dalam jantung, dalam saluran jantung. Angiogram. Untuk tujuan apa apa risikonya mungkin, doktor? Okey, daripada soalan tu saya agak prosedur yang dijalankan ialah angiogram. Sebab angiogram ni biasanya kita lakukan pada pesakit yang mempunyai masalah jantung, penyakit jantung. Dan doktor nak identify berapa teruk penyakit jantung dia tu. Sebab salur darah jantung kita ada 3 salur darah utama dekat jantung. Kalau 3 salur darah tersumbat, itu memang dah teruk. Ada orang satu salur darah je tersumbat. So jadi doktor akan suggest untuk buat angiogram ni untuk kenal pasti berapa teruk penyakit jantung tu. Dan kalau katakan satu salur darah saja yang tersumbat, doktor mungkin decide memutuskan okey, kita masukkan stenting untuk bagi pengaliran darah jantung tu berjalan dengan baik. Untuk tahu tu, sebab saluran darah jantung ni macam mana kita nak tengok, apa yang diorang buat ialah, doktor buat ialah masukkan kamera kecil melalui selalunya salur darah peha dipilih. Masuk kamera kecil melalui salur darah peha dan masuk ke saluran darah jantung, dan kita akan inject dye, kita akan masukkan pewarna. Tu yang kata dakwat tadi tu. Dan kemudian kita akan ambil gambar, dan daripada gambar tu kalau kita tengok dakwat tu ataupun pewarna tu, dia pengaliran dia okey, smooth, lancar, bermaksud tak ada penyumbatan berlaku. Tapi kalau dye tu dia tak, pengaliran dia tak bagus, tersekat, dan kita tahulah ada penyumbatan. Daripada gambar yang kita akan ambil. Jadi dalam ni memang saya rasa anak Puan Midah ni kita menjalani angiogram, satu prosedur yang bertujuan untuk kita kata diagnose penyakit jantung berapa teruk, dan kalau boleh rawat, dia terus masuk stenting ataupun balloon ke, dia buat terus pada masa yang sama. Itulah baik. Dan dah itu tak ada apa-apa side effect. Tak ada. Just untuk prosedur tersebut lah. Satu prosedur, cuma doktor akan tanya a few question lah, macam kata contoh pernah alergi ke, pernah alergi ke, ataupun you ada masalah buah pinggang teruk ke, then doktor akan lebih berhati-hati. Tapi untuk orang ni tak ada masalah. Okey, kita dah kat ujung ni. Sempat tak nak tanyakan macam-macam lagi, sebenarnya banyak lagi soalan sebenarnya untuk tapi Dr. Sakinah. Soalan yang penting saya rasa di penghujung ini ialah apa langkah-langkah pencegahan yang siapa-siapa yang dengar ni, termasuklah saya dan Pian, kita semualah yang belum dapat lagi dan insya-Allah tak dapat serangan jantung. Langkah-langkah pencegahannya silakan. Seorang doktor daripada farmasi juga untuk semua. Okey, ni penghujung ni kita cakap cepat sikit kan, untuk ringkaskan. Okey, pertama, pencegahan is always kita kata better daripada merawat. Okey. So kenal pasti you punya risiko. Kalau kita kata kita ni rasa kita ni golongan yang berisiko, kita kena ubah kita punya habit ataupun gaya hidup kita. Contoh macam kita kata, kita sedar diri yang kita ni obese. So apa kita nak buat supaya kita ni kita kata jaga berat badan kita. Dan straight away kita boleh faham lah, kena jaga pemakanan, kena kontrol nafsu makan tu. Jangan
Jangan bila pantang viral semua nak diikut je. Kan. Sebab banyak yang viral tu yang tak sihat. Kalau viral itu yang dia sihat tahu. tak apa. Okey, nombor 1 kenal pasti you punya risiko. Nombor 2, jalani pemeriksaan kesihatan. Kalau kita dah tahu kita golongan berisiko, pergi buat pemeriksaan kesihatan. Dan jangan deny pula, jangan kata alah gula naik sikit je. Tapi sebenarnya dah memang kencing manis. Sebab 1 daripada 5 rakyat Malaysia adalah pesakit kencing manis dan separuh daripada ni tak tahu pun yang dia sebenarnya ada kencing manis. Jadi dia tak makan ubat, tak pernah jumpa doktor. So kena menjalani pemeriksaan berkala. Kita dekat klinik kesihatan pun memang kita offer, memang kita buka je. Kita kata siapa nak datang buat pemeriksaan, silalah datang ke klinik kesihatan. Okey. Untuk buat pemeriksaan darah semua tu kan, untuk tahu masalah kencing manis, kolesterol ya. Jangan deny, jangan kata saya tak ada lah. Alah hari tu ada doktor kata saya kencing manis tapi ubat tak makan. Okey je, ada sendiri yang macam atas pagar je kot. ya. Atas pagar okey lagi. Ya. Jadi kita kata kena disiplin dan kena akui lah kita ni golongan berisiko. Dan kemudian menjalani gaya hidup sihat. Kena tahu tangani stres ya. Kalau kita kata kalau pagi-pagi jam tu mungkin tangani stres dengan cara yang baik lah, dengan radio Aikim, kita kata selawat, baca mak surat ke apa ke kan. Okey, kemudian pemakanan tadi saya dah sebut. Okey, senaman. Senaman saya rasa semua orang sedar benda ni, yang kita sebenarnya perlu lebih bersenam, lebih bergerak aktif. Kadang-kadang tak mampu nak kita kata jogging, kita jalan. Lebihkan berjalan kaki berbanding dengan kita kata menggunakan kenderaan. Atau kalau pergi kerja pagi-pagi parking jauh sikit pun tak apa, jangan nak parking depan klinik je. Kalau ni cakap untuk saya jugalah kan. So kita lebihkan berjalan kaki. Sekarang ni macam kita ada apps yang boleh tengok counting step. Saya So nampak Jihan gunakan rajin tu. guna. Berapa kilometer setiap hari. Macam tu lah. Mungkin ada jangan merokok. Saya rasa penting tu. Sangat penting. Dan jangan vaping lah. Saya rasa Cik Sihan pun akan setuju. Vaping walaupun kita kata kita nampak benda ni trend ni merisaukan kita. Jadi kita mungkin akan kita kata kita kena berusaha lebih keras untuk menjalani gaya hidup lebih sihat. Kempen lagi kuat insya-Allah. Cik Zihan, silakan. Kalau yang tadi cegah sebelum rawat. Tapi kalau yang dah menerima rawatan tu kenalah kata patuhlah pada rawatan. Dia senang je, kalau tak faham tanya. So pergi ke unit farmasi tu untuk orang kata dapatkan sesi kaunseling. Jangan rasa takut. Okey, sebab pergi je, kalau walaupun kita tak ada urusan nak ambil ubat, tapi kalau kita kata saya ada ambil ubat, tunjuklah ubat apa yang dia ambil. Boleh tak saya dapat sesi kaunseling ubat? Saya nak tahu lebih lanjut lah supaya saya faham ubat apa yang saya ambil. So bila faham kenapa kena ambil ubat tu, insyaAllah lah kita pun akan patuh lah dan disiplin kenapa kita kena ambil. Dan juga ada jugalah yang kat luar sana kalau produk-produk ni yang kata menjanjikan boleh merawat, yang tu pun kena hati-hatilah. Sebab kalau iklan-iklan yang orang kata orang kata semua benda boleh merawat ni agak berbahaya lah. Sebab semestinya kalau boleh merawat, kami pun sangat nak menggunakannya kan. Sebabnya setakat yang ada, semua orang kena faham, bukan semua ubat yang kita bagi tu tujuan dia untuk merawat. So kebanyakan ubat untuk sakit jantung, darah tinggi, kencing manis kita bagi untuk mengawal penyakit. So itu ikhtiar kita nak kawal supaya dia tak bertambah teruk dan melarat, dan akhirnya boleh menjadi satu event yang tak diingini lah, iaitu serangan jantung. Kalau kita cerita sehari ni berkaitan serangan jantung, kita tak nak sampai berlaku serangan jantung lah. Sebab tu penting untuk tahu cara makan ubat tu dengan betul. Makan ubat tu dengan niat memang kita nak berikhtiar. InsyaAllah benda tu dengan izin Allah lah, benda tu boleh membantu. Ikhtiar. Dan satu lagi kalau betul-betul lah dah tak tahu sangat lah ubat ni untuk apa. Sebenarnya pihak Kementerian Kesihatan dia dah sediakan pusat panggilan farmasi kebangsaan. Okey, 1-800-88-6722. So itu adalah talian bebas tol tu, 1-800-88-6722. Yang tu pegawai farmasi di Hospital Kuala Lumpur yang bertugas di pusat
panggilan ni dia akan memberi jawapan lah kepada pertanyaan berkaitan ubat-ubatan So jangan tanya pula saya ni tarik appointment bila tu janganlah. Memang dia tak tahulah tu. Dia memang untuk menjawab kemusykilan berkaitan dengan ubat-ubatan. So yang tu waktu office hour lah. 8.5 so Isnin hingga Jumaat. So waktu tanyalah. So kawan-kawan ni kita tanya pada orang betul. Jangan tanya kat jiran. Kalau dia memang dalam bidang kesihatan, insyaAllah dia boleh bagi benda yang betul lah. Kalau jiran dengan Cik Zihan okey lah. Tapi kita takut nanti jiran pula yang tengok pula dia pula jual produk. Aduh. Masalah lah pula kan. Terpedaya dan insyaAllah dapatkan nasihat yang sebaiknya daripada ahli-ahlinya dan pakar-pakarnya. Terima kasih